Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak Sina 2 dan juga ibu bapa. Hari ini berjumpa lagi kita dalam PDPC yang seterusnya, operasi pengeluaran tanaman OPT. Dengan Koku 2 work activities yang ketiga. Tajuknya masih lagi pasang sistem pengairan 1. Subtajuknya kepentingan dan jenis-jenis sistem pengairan. Kalau minggu lepas kita belajar work activity 2, bina struktur lindungan. Hari ini selepas bina struktur lindungan, kita pergi kepada pasang sistem pengairan ataupun siraman lah. Okey. Ni siraman. Okey, kenapa pentingnya ataupun tujuan sistem pengairan ni? Yang pertama adalah kerana untuk menambahkan peratusan air ke dalam tanah bagi memberikan kelembapan tanah. Kita menanam tanaman jangan terlalu mengharapkan hujan dari langit. Hujan dari Allah lah, jatuh dari langit. Tak boleh. Kita juga mesti berikhtiar menyediakan sistem pengairan untuk siraman. Kita tak tahu kemungkinan berlaku kemarau berapa minggu, berapa bulan, mungkin bertahun. Jadi kita kena bersedia dengan sistem pengairan untuk siraman. Supaya tanah tadi sentiasa lembablah. Bila tanah lembab, pokok akan membesar dengan baik. Kemudian, kepentingan yang kedua, air diperlukan oleh tumbuhan untuk pelbagai tugas seperti pertumbuhan sel, proses fotosintesis, percambahan benih dan membekal udara ke dalam tanah. Ini kepentingan yang kedua air ni. Okey, yang ketiga, melembutkan lapisan keras dalam tanah untuk pertumbuhan akar yang baik. Okey, kalau tanah tu terlalu keras, akar tak boleh bergerak bebas di dalam tanah untuk mencari air. Bila akar tak boleh bergerak, tak dapat air, pertumbuhan pokok akan terbantut. Itu kalau kita tengok kawasan tanah keras, pokok kecil je kan, tapi umurnya dah tua. Itulah sebabnya tu, antara sebabnya lah. Okey, yang seterusnya, mengurangkan kepekatan garam yang terdapat pada permukaan tanah. Bila ada air yang mencukupi melalui sistem tadi, air boleh mengurangkan, mencairkan garam yang ada di permukaan tanah. Secara langsung, pertumbuhan pokok akan lebih efektif. Okey, kemudian yang kedua, kaedah siraman. Kita ada dua jenis kaedah siraman, iaitu kaedah manual dan kaedah mekanisasi. Ini manual ni. Kaedah manual dan yang kedua kaedah mekanisasi. Apa maksud manual ni? Iaitu siram menggunakan tong siraman atau paip getah. Cara lama lah manual ni. Guna penyiram, guna paip getah kan. Okey, maknanya banyak menggunakan tenaga manusia, tenaga kita lah kalau kita guna kaedah ni. Okey, bila berlaku berlaku peningkatan dalam kehidupan, banyak idea-idea yang dikeluarkan untuk memudahkan kerja-kerja manusia. Antaranya dalam bidang pertanian lah. Tengok kaedah mekanisasi. Siram menggunakan pam air.
Ini salah satu contohlah penitis. Kalau tengok keadaan pokok ni kita pernah buat ya. Kita pernah tanam rock melon, kita pernah tanam cili menggunakan kaedah ni. Ini kata lain, ini adalah kaedah moden. Kaedah moden yang memudahkan mengurangkan tenaga kerja manusia. Okey. Kita terus kepada kaedah mekanisasi lah. Kenapa? Sebab kaedah mekanisasi ni lebih efektif dan lebih banyak sekarang ni diperkenalkan. Okey, kaedah yang pertama iaitu sistem titisan atau vertigasi. Saya harap pelajar masih ingat contoh-contoh ataupun bahan ataupun macam mana kaedah vertigasi ini dibina. Sebab projek-projek kita dekat sekolah semuanya menggunakan kaedah vertigasi. Okey, kaedah mekanisasi yang kedua adalah ini lagi vertigasi. Ini antara lakaran yang paling mudah lah untuk kita ketahui. Okey, ini kaedah mekanisasi yang kedua iaitu sistem renjis, percikan, kabus. Ni renjis lah. Yang ni percikan, yang ni kabus. Okey, kita tengok dari dekat. Okey, ini untuk percikan. Pernah tengok kebun-kebun orang di kawasan kita menggunakan kaedah percikan. Ini kepala percikan ni. Jarak airnya boleh bergerak jauh lah. Agak jauh. Dan saya rasa pelajar-pelajar pun selalu tengok kaedah siraman macam ni. Cuma tak pasti itu percikan ke renjisan. Betul? Kalau nak kenal ini kepalanya. Kalau kepala macam ni, dia berputar ni. Bila air keluar, dia seluruh kepala ni akan berputar. Itu percikan. Okey, kemudian ini renjis. Renjis. Air dia keluar lain. Tak sama dengan percikan tadi. Air dia sehala terus. Maknanya sekaligus keluar. Sama je sini sana. Kepala ni tidak berputar. Dia tetap je. Yang berputar hanya ni. Yang tengah-tengah ni. Yang tengah-tengah ni saja yang berputar. Itu beza antara beza percikan dengan renjis. Awak tak perlu ingat bezanya banyak sangatlah. Itu sahaja. Itu pun okey. Okey, ini semburan kabus. Kenapa dipanggil semburan kabus? Sebab bila air keluar, air dalam bentuk kabus lah. Macam kabus. Halus, kecil saja. Ini saya rasa ini pun kita selalu tengok. Cuma kita tahu ini sistem jenis macam mana. Betul? Okey. Okey, kaedah mekanisasi yang ketiga iaitu sistem kapilari ataupun rendam. Biasanya banyak orang guna kaedah ni semasa nak dalam proses semaian. Tray tu disemai, diletak, direndam di dalam bekas. Bekas tu mengandungi air lah supaya media semaian tadi sentiasa lembab. Macam ni. Kapilari. Ini air, ini pokok, ini ada salur macam kain lah. Kain, air akan meresap dan melalui kain ni akan melembabkan tanah. Sama ni, mungkin kain lah ni. Kain atau kapas, tisu, boleh digunakan kat rumah. Ini rendam ataupun kapilaris. Okey, itu saja untuk tujuan sistem pengairan dan jenis-jenis sistem pengairan ataupun siraman. Jumpa lagi dengan tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.